Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle dalam sharing isu perundangan syariah di Mahkamah Syariah. So, bagi yang first time baru join Uncle punya video, Uncle perkenalkan diri, nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, hari ini kita akan membincangkan beberapa topik ataupun isu di Mahkamah Syariah. Apa hari ini kita punya tajuk yang akan kita sharing? So hari ini kita akan share pasal pentadbiran harta pusaka. Okay. So kita cover question by question lah, Okay. Senang. So bilakah waktu yang paling sesuai untuk membuat permohonan pentadbiran harta pusaka si mati? Okay, sebelum tu Uncle mau bagi tahu apakah dia pentadbir harta atau lebih dikenali dengan wasi harta. Kalau kamu pernah dengar perkataan wasi atau pentadbir, dia merupakan satu istilah yang sama, yaitu seorang pemohon akan memohon di mahkamah bagi menguruskan harta-harta si mati sebelum harta tersebut dibahagi-bahagikan. Okey, isu yang baru tadi kena tanya adalah bilakah perlu diurus takbir harta tersebut Bila atau waktu menjadi yang sesuai. Ya, waktu yang sesuai. Waktu sesuai adalah waktu apabila berlakunya kematian. Contohnya hari ini berlaku kematian. Kalau boleh dalam masa sebulan, 2 bulan atau disegerakan. Selepas itu perlulah membuat satu pentadbir harta. Kenapa kita perlu segerakan? Sebab untuk mengelak harta itu menjadi berlapis-lapis bila berlaku ramainya kematian di kalangan ahli waris. Maksudnya di sini paling sesuai apabila sudah tempoh orang cakap dalam sebulan hingga 3 bulan itu, perlulah segera mentadbir harta tersebut bagi menguruskan dokumen maupun hutang-hutang si mati. Maksudnya sini disegerakanlah apabila telah berlaku kematian. Janganlah limpas sampai bertahun-tahun. Kalau boleh dalam masa 3 bulan selepas kematian tu kita terus membuat pentadbir harta. Jadi kita tahulah kalau ada kematian tu dalam tempoh kurang dari 3 bulan tu cepat-cepatlah buat Pentadbir harta di Mahkamah Syariah. Buat tindakan lah, sebab mau elak kemungkinan berlaku kematian berlapis kan. Betul. Lepas tu risiko hilang dokumen lagi, tambah lagi susah mau buat pentadbir harta pusaka si mati itu kan. So kita punya next question is, siapakah yang boleh membuat urusan-urusan ni, membuat permohonan pentadbiran harta pusaka? Okey. Orang yang berhak untuk membuat permohonan pentadbir harta pusaka adalah di kalangan ahli waris. Isunya di sini siapakah ahli waris? Okey, Uncle bagi contoh. Contohnya yang meninggal tu bapa. Siapakah ahli waris terhadap si bapa yang telah meninggal dunia ni? Okey, kita cerita si bapa ni ada meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan serta seorang isteri. Dan mungkin bapa ni, ibu bapanya masih hidup ataupun lebih dikenali di kalangan anak-anak ni datuk dan nenek dia sebelah bapa lah. So siapakah ahli waris? Ahli waris bagi kematian bapa ni adalah ibu bapa si mati, isteri si mati dan anak-anak si mati. Orang yang paling berhak adalah mereka yang cukup umur 18 tahun ke atas dan merupakan ahli waris. Seperti yang Uncle bagi contoh tadi, siapakah ahli waris? Ialah ibu bapa si mati, isteri si mati dan anak-anak si mati. Faham kan? Jadi siapa yang boleh membuat permohonan pentadbiran harta pusaka tu ialah waris si mati, ataupun siapa-siapa yang berkepentingan lah kan? Betul. So, soalan yang seterusnya, perlukah semua waris ni hadir semasa membuat permohonan? Okey. Untuk membuat permohonan pentadbir harta pusaka,
tidak diperlukan untuk semua ahli waris untuk hadir ke mahkamah. Tetapi semua ahli waris mestilah bersetuju terhadap perlantikan si pemohon menjadi pentadbir harta pusaka. Contoh yang lazimnya selalu yang menjadi pentadbir harta pusaka ni selalunya si ibu. Selalunya si istri si mati. Seandainya si istri si mati ni mungkin terlalu tua atau uzur, selalunya yang akan menjadi pentadbir harta pusaka adalah anak-anak si mati. Di dalam membuat satu permohonan, tidak diperlukan kesemua ahli waris untuk hadir ke mahkamah bagi permohonan tersebut. Apa yang waris perlu buat adalah mengisi satu borang persetujuan dan datang ke mahkamah untuk menjadi satu affidavit terhadap persetujuan tersebut, di mana kamu bersetuju ahli waris, salah satu ahli waris itu menjadi pentadbir harta pusaka di mahkamah syariah. Jadi jelaslah tidak perlu untuk semua waris hadir semasa membuat permohonan, okey? Yeah. So selalu dapat komen daripada orang luar lah. Proses untuk pentadbiran pusaka ni sangat lama. Ada yang sampai orang fed up di mahkamah. Betul? Betul. Jadi berapakah tempoh masa perbezaan bagi orang yang menggunakan khidmat peguam ni dengan tidak menggunakan khidmat peguam? Okey, sebenarnya kalau kita guna khidmat peguam, perkara ni boleh diselesaikan di dalam masa 4 hingga ke 5 bulan. Seandainya dokumen lengkap dan permohonan itu dipersetujui oleh semua ahli waris. Jadi kes ini akan berjalan dalam masa 4 hingga ke 5 bulan. Boleh selesai. Uncle pernah buat pentadbir harta ni selesai dalam masa 3 bulan pun boleh. Yang penting dokumen lengkap dan semua ahli waris bersetuju untuk perlantikan pentadbir harta tersebut. Jadi kalaulah kamu memohon sendiri, kebanyakannya yang menjadi masalah apabila dokumen itu tidak dilengkapkan dengan persetujuan ahli waris yang lain. Okey, seandainya selalu menjadi isu di dalam permohonan ni adalah beberapa ahli waris itu tidak bersetuju terhadap perlantikan tersebut. Apabila permohonan ini tanpa peguam, sudah semestinya dia tidak tahu apakah perkara yang harus dilakukan seandainya terdapat ahli waris yang tidak bersetuju. Jadi kalau kamu menghadapi situasi ini, Uncle advise supaya kamu mencari seorang peguam syar'i untuk menguruskan hal demikian. Okey, dalam pembahagian harta pusaka, sijil faraid sangat diperlukan. Betul. Kenapa dia diperlukan dalam pentadbiran harta pusaka? Sebab dia memainkan peranan lah. Okey, di dalam pentadbir harta pusaka sebenarnya dia adalah satu proses untuk membuat sijil faraid ataupun sijil pembagian harta pusaka. Sebab apabila pentadbiran harta tidak dilakukan dengan baik, maka pembagian harta pusaka itu tidak dapat dilaksanakan. Uncle bagi contoh. Kamu ingin membahagikan harta pusaka, contohnya tanah. Arwah bapa kamu ada sebidang tanah, tapi gerannya itu tiada. Maksudnya mungkin gerannya itu berada di tempat yang kita tidak ketahui. Jadi pentadbir harta ini berfungsi untuk seorang pemohon itu, wasi harta itu boleh mendapatkan salinan asal yang diakui oleh Jabatan Tanah bagi proses pembagian harta itu di peringkat faraid maupun persetujuan. Maksudnya di sini, tanpa pentadbir harta, kita tidak akan mendapat dokumen asal. Jadi, pembagian harta tidak dapat dilakukan seandainya kamu tidak membuat pentadbir atau wasi harta tersebut.
Okey, kita cerita di bahagian pembahagian lah sudah kan? Okey. Siapakah yang boleh mewarisi harta pusaka si mati? Macam mana yang Uncle cakap tadi, siapa yang menjadi ahli waris di dalam pentadbir harta, dia adalah juga menjadi ahli waris di dalam pembagian harta. Ahli waris inilah yang akan berhak menerima harta pusaka tersebut. Sama ada harta pusaka tersebut dibahagikan mengikut persetujuan maupun mengikut faraid. Okey, di dalam pembagian harta pusaka kita ada dua metode pembahagian harta tersebut. Yang pertama adalah mengikut persetujuan ahli waris. Yang kedua, seandainya berlaku tidak persetujuan, maka adalah lebih baik pembahagian harta tersebut dibahagikan melalui kaedah faraid. Itu sahaja. Okey, siapakah yang berhak ke atas harta pusaka si mati sekiranya dia tiada waris dan contohnya dia tiada buat hibah? Orang yang paling berhak mendapat harta si mati jika dia tidak ada waris adalah Baitul Mal. Okey? Baitul Kerajaan Mal lah. paling senang cerita Kerajaan. satu agensi kerajaan lah yang nama dia Baitul Mal, yang mengurus selia segala harta orang Islam yang tiada waris. Okey, sekiranya waris-waris itulah sepatutnya kamu buat hibah. Ya, kalau Kalau kamu tiada tidak urus waris, hibah, semua harta tu akan jatuh kepada Baitul Mal. Tapi bila kamu buat hibah, kamu dapat menyalurkan harta kamu tu kepada orang yang kamu sayang. Contohnya ibu bapa, adik-beradik, anak buah, kawan, ataupun siapa-siapalah yang kamu sayang untuk bagi harta tersebut. Jika tiada, harta ini secara otomatik akan diterima oleh Baitul Mal. kerajaan lah. Kerajaan lah senang cerita. Okey, sekiranya waris-waris bersetuju untuk pembahagian harta sama rata, bolehkah faraid dikecualikan? Betul, boleh. Sebab apa? Di dalam mahkamah syariah ada dua cara pembahagian harta. Pertama, secara persetujuan ahli waris. Macam mana cara persetujuan ahli waris? Banyak kaedah. Ada kadang-kadang ahli waris ni bersetuju untuk bagi rata. Ada kadang-kadang ahli waris ni bersetuju untuk harta semua dilupuskan dan diserahkan kepada satu orang. Contohnya dibagi kepada biasanya ibu lah, kan? Atau bini si mati. Dia cakap kesian mama tiada kerja, semua harta kita bagi mama lah. Ada juga. Ada juga bagi, contohnya mama tiada, bapa sudah tiada, adik-beradik ramai, contoh 4 orang. Yang 3 orang ni berjaya semua, yang 1 orang saja mungkin yang kurang berjaya, maka dorang bersetuju adik-beradik ni bagilah kepada yang kurang berjaya ni. Pun boleh, asalkan semua bersetuju ahli waris. Siapa semua tu? Ahli waris. Okey, contohnya terdapat waris yang tidak dapat dikesan di dalam senarai waris pusaka ketika harta pusaka tersebut ditadbir. Okey. Jadi kemanakah wang itu? Harta itu akan disalurkan atau macam mana dia akan ditadbir? Okey, apabila kita mentadbir harta pusaka, ada seorang waris yang tidak diketahui, tapi kita memaklumkan kepada pihak mahkamah, maka secara otomatiknya pembagian harta itu wajib dibahagikan secara faraid. Sebab kita pun tidak mengetahui sama ada ahli waris yang satu ni macam mana, hidup ke mati. Seandainya dia hidup, maka dia akan tuntut bahagian dia tu kelak. Sebab di dalam faraid, maksudnya di sini, siapa yang simpan harta itu duluan? okey, contoh harta ini disimpan, dia tidak disimpan. Dia contoh macam gini, kalau tanah, contohnya kita mau bagi tanah. Satu bahagian ni kita tahu orang ni masih hidup tapi tidak diketahui di mana. Jadi cara pembagian secara faraid itu merupakan satu cara yang paling selamat, di mana bahagian ahli waris yang ada tu dia akan mendapat dia punya harta, dan yang selebihnya tu harta lagi akan menjadi hak milik orang yang belum dapat tu. Sebab kita mungkin dah tahu, mungkin dia berada di overseas,
Selepas dia balik, adik-beradik pun tak tahu di mana. ada adik-beradik pun tidak tahu, tiba-tiba dia datang muncul. Itu Tapi hebat, tidak masalah, sebab kamu cuma ambil hak kamu di dalam faraid. Dan faraid yang lain tu masih ada. Contohnya tanah. Tanah tu masih tidak boleh ganggu. Dia masih lagi nama sebab namanya secara otomatik akan bertukar menjadi milik dia. Sebab pembahagian merupakan secara faraid. Seandainya duit tu di bank masih pegang lah. Kalau di jabatan tanah masih pegang lah. Sebab tanah tu dibahagikan secara faraid. Ingat, apabila kamu tidak mengetahui salah satu waris, maka pembahagian secara persetujuan tu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan dia. Kamu perlu membagikan secara faraid dahulu untuk mengeluarkan hak orang yang tidak dijumpai, dan di kalangan kamu tu, kamu boleh bahagi secara persetujuan. Faham? Kena asingkan dahulu. Faraidkan dahulu bahagian orang yang tidak diketahui, barulah kalau kamu ada persetujuan di kalangan kamu tu, kamu boleh buat persetujuan. Maksudnya hak orang lain perlu dibahagikan secara faraid. So kalau ada kes begini kan, so macam mana effort peguam tu untuk mengesan waris si mati yang dah dapat dikesan ni? Apa yang kamu akan lakukan dulu? Biasanya kita akan membuat satu pengiklanan di surat kabar untuk memaklumkan bahawasanya pembahagian harta atau pembagian harta ini akan dilakukan di mahkamah. Okey, seandainya waris itu juga tidak dapat dijumpai, maka seandainya lebihan ahli waris yang ingin membahagikan harta tersebut secara persetujuan, si peguam tadi terpaksa membahagikan dulu ahli waris yang tidak dijumpai itu secara faraid, dan bakinya itu barulah mengikut persetujuan waris-waris yang ada. Okey. Untuk menyelamatkan hak orang yang tidak dijumpai tadi. So jelaslah kan, memang ada cara pun untuk mengesan. Ya, sebab begini, Uncle bagi satu contoh lah yang selalu berlaku di kalangan adik-beradik. Contohnya kan, kamu ada adik-beradik 8 orang. Satu orang ni sudah 10 tahun kamu tidak jumpa. Mungkin anak yang paling sulung lah. So baki 7 orang ni, 7 orang ni bersetuju untuk bahagi rata bahagian tu. So sebelum kamu bahagi rata, faraid perlu dibahagikan dahulu nisbah dia kepada orang yang tidak dijumpai ni, anak sulung ni. Okey? Setelah dibahagi anak sulung ni, dia punya faraid, baki yang lain tu baru dibahagikan secara persetujuan. Boleh. Ataupun semua mengikut kadar faraid pun boleh. Ini adalah bergantung kepada persetujuan ahli waris yang lain. Senanglah kalau ada persetujuan kan? Yes, betul. Okey, saya ni anak sulung dan saya lelaki lah. Bolehkah saya menyemak harta yang ditinggalkan oleh si mati? Di mana harta-harta tu berada? Boleh melalui pentadbir harta pusaka. Okey, kalau kamu contohlah kamu mau cek harta si mati, bapa kamu lah contohnya. Kamu tahu dia ni ada harta mungkin di CIMB ke, Bank Conventional ke, ASB ke apa, tapi biasanya kamu memang dilarang untuk mengetahui jumlah dia punya harta. Apa yang boleh dorang bagi tahu memang ada harta di sana. So kamu perlu membuat permohonan pentadbir harta bagi membolehkan kamu mendapat satu perintah mahkamah orang yang berautoriti untuk mendapatkan maklumat dokumen di institusi berkenaan. Kalau kamu tidak buat pentadbir harta, institusi itu tidak akan membenarkan kamu mendapat maklumat dokumen terhadap berapa jumlah harta si mati. Okey. Dalam kes pentadbir harta, of course lah ada kos kan, semasa tujuan proses pentadbiran tu masih berjalan. Okay. Adakah waris boleh memohon pengeluaran sebahagian tunai harta pusaka bagi menguruskan tujuan sara hidup semasa pentadbiran ni masih berlaku? Tidak boleh. Dia
kamu kena gunakan kos tu dengan duit kamu sendiri dulu, tapi kamu boleh klaim kemudian di bawah waktu pembagian harta tu hutang dalam pengurusan. Okey, kamu tidak sewenang-wenangnya dalam pentadbir harta untuk menggunakan duit waris, duit si mati, tapi kamu boleh klaim. Kamu kena buktikan melalui risit apa tujuan perbelanjaan. Kalau kamu cakap benda ni diuruskan untuk mentadbir harta, kamu boleh sertakan bil semasa di dalam pembahagian harta pusaka. Jadi sebelum dibahagikan harta tu, kita akan tolak dulu dengan kos-kos yang kamu cakap tadi. Ini masa pentadbir harta saya tanggung kos untuk cari maklumat, contoh minyak lah, tidur hotel lah, apa semua kamu boleh nyatakan sebelum pembahagian harta faraid maupun persetujuan dilakukan. Contohlah, kamu ada kos, dalam kos tu mungkin kamu belanja 10.000 dalam pentadbir harta pusaka untuk mendapatkan dokumen-dokumen harta tu. So kamu perlu bagi bil di dalam proses permohonan pembagian harta pusaka, supaya dia dikecualikan daripada harta pusaka untuk bayar hutang dulu. Itu dianggap hutang. So adalah cara untuk cover kos-kos. Ya, sebab semasa pentadbiran tu berlaku. Ya, sebab selalu menjadi satu masalah kepada ahli waris yang mahu menguruskan harta. Selalunya adik-beradik ni bila tunjuk kos untuk lantik peguam semua lari. Tapi bila dapat harta semua berebut. Semua laju. Jadi isunya di sini orang yang menguruskan dahulu proses dalam pembagian harta tersebut boleh klaim. Klaim masukkan di dalam permohonan pembagian harta. Dinyatakan segala urusan bil-bil dalam mengurus takbir kes tersebut, supaya diasingkan dulu, dibayar kepada pengeluar utama duluan duit itu, baru lebihan harta tersebut, harta pusaka itu dijadikan faraid atau pembagian harta persetujuan lah. Okey, apabila dirujuk dengan bank berkaitan harta pusaka, bank selalu minta surat kuasa mentadbir. Betul. Mengapakah itu berlaku? Okey, sebab pihak bank dia tidak mahu terjadinya pertelingkahan isu orang yang berautoriti untuk mendapatkan maklumat bank. Contohnya, bank tidak akan mengetahui ahli waris yang mempunyai isteri sampai 4. Jadi bila ada 4 isteri, secara logiknya keseluruhan 4 orang isteri itu adalah berhak untuk mendapatkan maklumat, betul? Isunya di sini adalah siapakah yang paling berautoriti di antara 4 orang isteri tersebut. Jadi pihak bank tidak mau tanggung risiko siapa di kalangan 4 isteri itu yang mendapat perintah mahkamah, maka dialah orang yang berautoriti untuk mendapatkan dokumen dan maklumat. Sebab inilah yang pernah terjadi di bank-bank, di mana orang yang mempunyai isteri lebih masing-masing mau minta dokumen tu. Jadi institusi-institusi tersebut mengambil langkah berjaga-jaga dengan meminta satu dokumen resmi perintah mahkamah untuk mendapatkan dokumen si mati. Tapi satu orang je yang boleh dapat. Kalau dapat isteri, satu orang lah dia tidak Contohlah dalam mahkamah mengarahkan ada 2 pentadbir harta. Contoh ada 2 orang yang dilantik, 2 orang tu boleh dapat lah. Dia bergantung kepada perintah mahkamah. Tidak lebih daripada 2 lah. Selalunya ya begitu. Okey. So dari manakah waris ni boleh mendapatkan surat kuasa mentadbir ni? Di mahkamah syariah. Bagi harta yang melebihi RM100,000, dia under mahkamah tinggi. Kalau dia di bawah RM100,000, dia di bawah mahkamah rendah syariah. Di mana-mana mahkamah syariah yang terdekat di nama daerah dia kamu. Batu kan? Apa tu pentadbir? Perintah pentadbir harta pusaka. Dia mesti ada tulisan perintah. Boleh buat dengan peguam tak tu? Boleh buat dengan peguam, boleh buat sendiri. Tapi buat sendiri yang macam tadi cakap lah, bertahun-tahun mau buat. Pentadbir je pun? Yes, kadang-kadang sebab orang tidak tahu apa dokumen yang perlu diserahkan di mahkamah.
Okey, bagaimana ingin membuat pentadbiran harta pusaka bagi aset yang belum habis bayar, contohnya kenderaan? Okey. Sebab apa? Kenderaan ini dia tidak ada insurans MRTA. Maksudnya kereta ini selalunya masih dalam hutang. Jadi kalaulah kita ingin kereta ini ditukar hak milik, maka pentadbir harta diperlukan bagi menggantikan nama si mati. Jadi cara dia mesti ada satu orang pentadbir supaya kereta ini boleh diuruskan jual belinya apabila sudah dibuat pembagian harta pusaka. Contohnya kereta ini adalah masih dalam hutang 7 tahun. Tinggal 2 tahun lagi, maksudnya 5 tahun sudah ada habis. Sudah bayarlah, maksudnya ada baki 2 tahun. Sekarang isunya kereta ini berapa nilai di pasaran. Contohnya lah, kereta ini terpaksa dijual untuk dibahagikan harta pusaka. Maka apabila berlakunya penjualan kereta tersebut, dia masih memerlukan seorang pentadbir bagi menukar nama tersebut. Sebab itulah mana-mana harta yang masih dalam loan, dia perlukan seorang pentadbir harta untuk menggantikan diri terhadap si mati. Itulah jawapannya. So bagaimana pula dengan pentadbiran bagi aset seperti rumah atau tanah tu kan, yang dilindungi oleh insurans MRTA? Kalau harta itu dilindungi MRTA, maksudnya apabila berlaku kematian harta itu tidak payah bayar sudah. Tidak payah bayar hanya sudah. Ada dia pemilikan. Ya, maksudnya itu akan jadi harta pusaka lah, dan perlu dibahagikan sama ada secara persetujuan atau faraid. Sebab dia sudah di cover insurans mah. Maksudnya rumah tu sudah jadi bebas hutang. Jadi dia bulat-bulat jadi harta pusaka. Kalau tidak ada hibah lah. Kalau ada buat ikatan hibah, maka harta itu akan jadi harta hibah. Okey. Soalan seterusnya, saya ada kepentingan dalam harta pusaka si mati kerana si mati ada hutang dengan saya. Dan saya bukan ahli waris. Okey. Bolehkah saya menuntut hutang daripada harta pusaka si mati itu? Boleh, tapi dengan syarat kamu mesti ada bukti. Satu perjanjian, bukti, saksi. Kalau kamu tiada saksi, pastikan kamu ada satu ikatan dokumen rasmi yang mengesahkan ada perjanjian pinjaman. Kalau kamu cakap pinjam pakai mulut, pastikan kamu ada 2 orang saksi lelaki yang mengesahkan memang si mati ada membuat pinjaman terhadap kamu. Itu saya ada punya syarat. Kalau tidak ada, just bagi tahu hutang saja pakai air liur, maka tuntutan itu tidak dapat akan diberikan kepada si pemiutang lah. Okey, bagi pemilik harta yang sudah meninggal dan dia sudah letak penama di dalam penerima, contohnya dalam KWSP tabung haji itu kan, dia ada penama tu kan. Okey. So adakah bayaran itu akan diberi terus kepada penama atau pentadbir harta yang dilantik? Begini, kita kena lihat dulu penama yang dia tulis tu sama ada hibah ataupun pentadbir. Kalau dahulu di KWSP dia menulis penama tu sebagai pentadbir. Tapi yang baru-baru ini KWSP telah mengeluarkan satu kempen di mana KWSP ada membuka satu package hibah. Kalau di tabung haji confirm hibah. Maksudnya seandainya berlaku kematian di mana keseluruhan duit tabungan itu akan dihibahkan kepada penama yang dorang telah catat ataupun tulis. Jadi kalau harta hibah, dia harta hibah, dia bukan harta pusaka. Tapi untuk KWSP kita kena cek dulu sama ada penama itu pentadbir ataupun penerima hibah.
Seandainya itu penerima hibah, maka itu adalah harta hibah. Dia bukan harta pusaka. Maksudnya itu direct pemilik yang penerima hibah lah. Okey, bagi kes pusaka ni kan, kalau penama tu, penama yang menjalankan tanggungjawab sebagai wasi, Pentadbir. pentadbir lah, dia gagal dalam menjalankan tanggungjawab. Contohnya dia tidak mengagihkan wang yang diterima melalui contohnya KWSP kah, tabung haji kah atau insurans kepada waris-waris yang sah yang sepatutnya. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh waris-waris ni? Ahli waris yang lain boleh memohon di mahkamah bagi pembahagian harta pusaka terhadap wang KWSP. Boleh Dia boleh diambil buat tindakan undang-undang lah kan? Betul. Sebab apa? Biasanya KWSP akan meminta satu perintah mahkamah mengenai pembahagian harta, bukan pentadbir. Okey. Jadi di sini pentadbir tidak sewenang-wenangnya akan mendapat harta melalui wang KWSP tersebut. Kecuali yang diorang peroleh ini hanya duit, kalau uncle tidak silap adalah duit khairat kematian, terhadap kematian si mati itulah. Tapi duit tu akan dibahagikan mengikut perintah mahkamah. Sebab KWSP ni ada dua, diorang pun ada akta sendiri. Kebanyakan akta tu diguna pakai bagi mereka yang non-Muslim. Untuk Muslim boleh menggunakan sijil faraid ataupun perintah pembahagian harta pusaka. Okay, ini satu soalan yang famous juga ni. Sekiranya penerima pension tu meninggal dunia, adakah wang pension yang masih dimasukkan ke dalam akaun si mati tu dianggap sebagai harta pusaka? Wang pension yang diterima semasa hayatnya. Okey, ingat wang pension bukan harta pusaka. Dia ialah milik kerajaan Dia ada Malaysia. milik kerajaan Malaysia. Ramai Ingat. orang tanya ni. Kebanyakan orang cakap pension ni adakah harta pusaka? Bukan. Dia ikut akta pension. Pension hanya diterima oleh si isteri dan anak. Itu kita kena faham. Dia bukan harta pusaka. Jadi janganlah persoalkan pasal pension sebab itu duit kerajaan. Itu duit kerajaan, dia bukan harta pusaka si mati. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka yang mempunyai wasiat dan tidak mempunyai wasiat? Apakah bezanya yang paling ketara? Ada ikatan wasiat. Maksudnya asal ada satu dokumen yang mengesahkan harta ini merupakan ada wasiat. Itu beza dia. Ataupun wasiat secara verbal yang mempunyai beberapa orang saksi yang orang cakap kuat, 2 orang saksi lelaki lah. Dia ada mewasiatkan harta tersebut. Tapi kena ingat, wasiat cuma valid kepada bukan ahli waris. Dan yang valid harta yang diwasiatkan cuma 1/3 harta, tidak melebihi. Itu kita kena faham. Tapi kalau hibah, dia berbeza dengan, itulah orang buat hibah. Yes, orang tidak akan buat wasiat. Sebab wasiat ni khas untuk bukan ahli waris. Siapakah bukan ahli waris? Contoh macam anak angkat, cucu, okey? Itu bukan ahli waris. Sebab ahli waris adalah di kalangan isteri, anak, ibu, bapa, itu ahli waris. So bagi harta pusaka yang berwasiat, proses perwarisan dia pun lebih mudah sebab wasi telah pun dilantik oleh si mati mengikut wasiat dia. Betul. Berbanding harta pusaka yang tidak wasiat ni, dia punya proses lebih susah dan ada masalah lain lagi, bergaduh lah. Iyalah. Proses dia menjadi lebih lama lah. Betul. Cuma wasiat ni pun sebenarnya lebih baik kalau kita buat hibah berbanding wasiat. Sebab kebanyakan penerima harta ni adalah ahli waris. Jadi uncle sarankan berbanding buat wasiat, lebih baik membuat satu ikatan hibah. Sebab bila ikatan hibah, dia melibatkan ahli waris. Kalau mau wasiat ni, belum tentu orang yang meninggal tu ada cucu. Dan belum tentu yang meninggal tu ada anak angkat. Jadi
Berbanding wasiat dan hibah adalah lebih baik seandainya kamu merancang untuk membuat satu ikatan hibah, supaya harta yang kamu tinggalkan itu tidaklah menjadi satu perebutan kemudian hari. Okey, wasiat dan hibah ni perlu, tapi mau dibandingkan di antara hibah dan wasiat, lebih baik wasiat, sebab wasiat ni lebih fleksibel untuk diserahkan kepada siapa yang kita mahu tanpa had limit, asalkan harta itu milik si pemberi dan bebas daripada hutang, melainkan hutang yang di cover oleh insurans. So harta pusaka ni dia hanya boleh diwasiatkan tidak lebih 1/3. Betul. Kepada orang yang bukan waris. Betul. Okey. Jikalah kan ada nama yang tiada dalam wasiat tu, tapi dia rasa dia patut dapat harta pusaka dari si mati tu, bolehkah dia menuntut wang belanja ataupun nafkah daripada harta pusaka si mati? Adakah yang ingin menuntut tu ahli waris atau bukan? Dia ahli waris lah. Okey, dia tidak boleh menuntut sebab dia boleh Cuma menuntut. Dia tiada nama dalam sana. Boleh. Mana-mana ahli waris yang tiada di dalam wasiat, dia masih boleh menuntut harta tersebut melalui pembahagian harta pusaka, walaupun dia tiada dalam wasiat. Sebab apa? Ahli waris ni dia tidak layak dalam wasiat. Senang cerita. So jangan susah hati. Kamu masih ada bahagian di dalam pembahagian harta pusaka. Tapi dia orang kena buat tuntutan lah, dia tidak automatik. Sebenarnya otomatik, betul, melalui sistem faraid. Asalkan orang yang membuat permohonan tersebut tidak mensorok maklumat kamu. Contohnya lah kan, si mati ni ada 5 anak, dorang sorok cuma ada 4 anak. Walau bagaimanapun penipuan, bini lain lagi. Mungkin ada bini lain ke apa, dia sorok, padahal sudah pernah kahwin 2, tapi dia cakap 1 saja bini. Sekali cek dalam sistem, ada isteri yang kedua. So benda-benda macam ginilah yang selalu menjadi masalah di dalam pembahagian faraid, disebabkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab cuba menyorokkan fakta sebenar. Orang Sabah panggil tapuk hal sebenar. Itulah yang selalu menjadi masalah. So soalan kita semua sudah cover. Mungkin kita boleh share apa yang menyebabkan satu proses pengurusan harta pusaka ni terlalu lama, sampai 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Senang cerita. In real life, in real case lah. The real case ni, pemohon atau ahli waris ni dia kedekut untuk upah peguam. Tu saya senang cerita. So kalau kamu mahu harta kamu tu terjamin hak kamu dan diproses dengan segera, dapatkan hikmat pengamal perundangan. Paling senang carilah peguam syar'i yang kamu percayai, yang kamu biasa. Kalau kamu cuba mau kedekut buat sendiri, boleh try, tapi jangan mengeluh seandainya proceeding mahkamah tersebut mengambil masa yang cukup lama disebabkan oleh ketiada pengetahuan kamu dan ketidakarifan kamu di dalam protokol mahkamah. Itulah yang menjadi sebab kamu menyalahkan mahkamah, padahal kesilapan kamu tidak memenuhi segala kehendak mahkamah. Jadi mau senang cerita, dapatkan hikmat seorang peguam syar'i yang arif di dalam mengendalikan kes pembahagian harta tersebut. Okey, Uncle harap sesi sharing kita pada kali ini pasal harta pusaka maupun hibah maupun wasiat dapat memberi manfaat. Tolong share kepada kawan-kawan dan keluarga. Ingat, ini bukanlah satu iklan ataupun konsultasi. Ini merupakan satu sesi sharing info dan tips mengenai undang-undang di Mahkamah Syariah. Sebelum kita habiskan, kita share sikit. Kalau contohlah macam satu family tu dia mau buat dan dia ada masalah
kos guaman tu, dorang boleh buat sharing betul antara keluarga kan? Yes, kamu boleh buat sharing. Lepas tu nanti harta Nanti boleh pusaka tu tolak daripada harta pusaka yang bakal kamu miliki. Contohlah, kamu ada harta 100.000. Contoh. So, kamu tolak dulu kos guaman, baru kamu bahagi harta pusaka tersebut. Daripada dia tidak terbagi kan? Yes, daripada kamu ni semua masing-masing mau kedekut, mau kasih keluar duit, jadi kamu bagi yang ada kelebihan boleh keluarkan dahulu. Kamu boleh keluarkan dahulu modal kamu, nanti kamu dapatkan balik semasa pembahagian harta tersebut. Sebab macam contoh kalau adik-beradik pun bukannya semua, contoh ada 5 orang adik-beradik, bukannya semua nasib dia baik, dia ada duit kan. Mungkin So, ada yang satu ada orang kelebihan tu boleh mendahulukan duit. Bukan kamu ni mengorbankan duit, mendahulukan duit, nanti boleh dikontra balik semasa kamu mendapat pembahagian harta tersebut. Biasa kamu buatlah macam tu? Yes, biasa sudah kita buat. Okay? So, Uncle harap hari ini semua clear. So, kita akan jumpa lagi pada sesi yang lain mengenai harta pusaka maupun hibah ataupun wasiat, supaya follower Uncle lebih faham macam mana apa tindakan yang perlu dibuatkan apabila menghadapi situasi harta pusaka. advice dulu macam mana, jangan lengah-lengahkan. Yes, jangan sampai harta tu berlapis-lapis. Maksudnya banyak berlaku kematian di kalangan ahli waris. Okey, Uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.